Terima kasih banyak. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Okey, globalisasi. Globalisasi bermakna adanya pertama peserta baru, kemudian yang kedua iaitu ada kita kata pasaran baru, pasaran baru, peserta-peserta baru, pasaran baru. Kemudian yang ketiga iaitu ada kaedah. Kaedah yang baru. Kaedah kita kata kaedah komunikasi ataupun kaedah interaksi yang baru, dan juga satu lagi iaitu ada peraturan dan juga norma yang baru. Jadi semuanya dalam tu. Maknanya dia ada orang yang baru, ada market yang baru, ada new method, kaedah yang baru, dan juga ada peraturan-peraturan dan norma-normanya yang baru. So berbeza. Itu dipanggil globalisasi. Ada globalisasi. Jadi kalau kita lihat balik, pasaran baru, peserta baru, kaedah komunikasi yang baru, maknanya kaedah interaksi yang baru, dan juga ada law ataupun peraturan yang baru juga. So kita lihat satu-satu tentang pasaran baru. Iaitu kalau kita lihat perkembangan pasaran global dalam perkhidmatan perbankan. Pasaran baru yang pertama iaitu perkembangan pasaran global dalam perkhidmatan perbankan, insurans dan juga pengangkutan serta lain-lain. Maknanya pasaran global ni maksudnya apa tahu? Maknanya kamu dah ada market yang baru untuk perkhidmatan, untuk servis seperti banking, insurans, pengangkutan. Sebagai contoh kalau kita lihat seperti mana kita kata perbankan. Kalau kamu lihat Maybank, contohnya Maybank Malaysia, Maybank kamu sebenarnya boleh jumpa Maybank di mana tahu? Di Indonesia, kemudian juga di Filipina, ada Maybank di sana Ada Maybank. Syarikat insurans itu yang keluar negara. Seriously, yes. Memang ada. Kemudian, kalau kamu lihat insurans yang di dalam negara, kamu akan lihat insurans seperti Great Eastern Life, kemudian ada daripada Aztec, kalau tak salah cikgu, insurans. Dan kedua-dua syarikat insurans itu sebenarnya datang daripada luar negara. Macam mana boleh ada kat sini? Sebab ini adalah pasaran global. So, dia bukan tertakluk pada dalam negara lagi, tetapi merangkumi luar negara. Pengangkutan. Kamu tengok macam MAS, ini dah biasa berlaku. MAS, AirAsia, Emirates. Mereka bukan serve untuk satu country, tetapi mereka serve untuk seluruh negara yang mereka pergi. So, di sini kita kata pasaran global. Dan mostly dalam servis lah. Mostly dalam servis, iaitu dalam perkhidmatan. So, itu pasaran baru. Dan kalau kita lihat pasaran pengguna global. Pengguna global dengan jenama global. Jenama global ni maknanya apa? Jenama yang kita kata sebagai satu dunia. Jenama global ni maknanya jenama yang satu dunia kenal. Dan pasaran dia satu dunia. Contoh apa? Contohnya seperti Apple, contohnya seperti Microsoft, Adidas, yes, itu dah jenama global. Global dah. Jadi sebab itu kalau especially kalau dalam bidang telekomunikasi kalau kita lihat Apple memang ke depan, di mana Apple memang jadi kita kata sebagai antara brand yang terlaris dan brand yang paling terkenal di dunia. Apple. Kerana ledakan phone iaitu iPhone dia. Ni katanya minggu depan bulan depan akan keluar iPhone 13 akan keluar iPhone 13. Jadi itu jenama global. iPhone 13 Apple iPhone iPhone akan launch yang baru tau, iaitu iPhone 13. Tapi rasanya tak payahlah korang. Harga pun dekat 6,000, 7,000, tak payah. Baik beli motor. Feature dia boleh terbang bila airplane mode. Itu yang jadi orang tak nak beli tu. On airplane mode terbang pergi pada orang lain. Rugi. Beli mahal-mahal pergi terbang orang lain. Tak boleh. Rugi. Baik.
Baik. So pasaran baru pula kalau kita lihat iaitu kelonggaran undang-undang. So dengan adanya market baru, maka ada juga kelonggaran dari sudut undang-undang. So jom kita tengok. Okey, dari sudut itu adalah sebagai pasaran baru. Di mana dengan adanya pasaran baru maknanya undang-undang akan dilonggarkan supaya dapat memudahkan untuk urusan-urusan perniagaan. Urusan-urusan perniagaan. So itu adalah dari sudut pasaran yang baru. So kalau macam kalau kamu ada sesuatu, kalau kamu ada produk yang mana kamu boleh untuk kamu jual ke seluruh dunia, cubalah. Contohnya keropok lekor Shimir. Contoh keropok lekor Shimir. So Shimir tu menjadi apa? Menjadi brand dunia. Sampai ke Sweden. What you eating? Shimir. What Shimir? Oh, this is keropok lekor. Sampai ke Sweden kah? Jadi boleh cuba. Boleh cuba keropok lekor. Jadi boleh cuba. Okey. Apakah nama dia? Tengok-tengok ada kat IKEA, Jahanam. Tengok-tengok. Betul. Ada kat IKEA Sweden kan. IKEA Sweden, kita kat sini apa sibuk duk makan dia punya meatball kan. Meatball IKEA. Kita pergi ke sana. Okay. Pergi IKEA sana, ada keropok leko. Shimmer. Ada Afiq kau tak tahu okey, IKEA kat Malaysia memang sebenarnya orang pergi IKEA dekat Malaysia ni, kan IKEA ada dekat Damansara, ada dekat KL kan. Orang pergi IKEA tu ada dua je sebab je. Pertama kerana nak beli perabot lah. Tapi yang kedua kerana ada apa tahu? Ada meatball. Dia orang suka makan meatball. Betul tak Jauza kan? Betul Faiz. Yes. Ada meatball tu. Okey. So cikgu tahu. Meatball je kot. Kan? So why not kita tukar kepada keropok leko? Tapi jangan letak kat Malaysia. Kena letak dekat IKEA Sweden ke, IKEA kat Amerika ke, IKEA kat England ke kan. Kan pergi-pergi kan. Keropok leko. Okey. Tak ngam lah kalau letak jam dengan leko. Memang tak ngam. Enggak, letak jam, bukan jam lah jam letak jam dengan leko. Tak ngam. Kena letak dia punya sambal. It's very hot. Okey, baik. So itu kita kata sebagai pasaran baru. Itu pertama. So kamu boleh buat new market sebenarnya. Yang kedua, kita lihat di sini iaitu peserta-peserta baru. Maknanya terdapat juga peserta-peserta baru, maknanya new entrants yang akan masuk dalam pasaran global ni. Contohnya kalau kita lihat syarikat multinasional yang mengintegrasikan pengeluaran dan pemasaran mereka akan mendominasi pengeluaran dunia. Okey, ayat ni dikata apa? Syarikat multinasional. Syarikat multinasional ialah syarikat yang memiliki banyak dia punya branch, dia punya cawangan, dia punya HQ, dia punya headquarters di seluruh dunia. Okey, jadi syarikat yang besar inilah yang akan mampu mengintegrasikan, iaitu menggabungkan pengeluaran dan pemasaran mereka. Mereka lah yang akan mendominasi. Mendominasi maknanya menguasai pengeluaran dunia. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang sama. Iaitu kita ambil contoh seperti Samsung dan juga Apple. Kalau kamu ingat, Apple memang jenama daripada Amerika. Setuju? Apple memang Amerika. Kemudian kalau Samsung daripada mana? Samsung daripada mana? Brand Samsung. Korea kan? Okey, Samsung daripada Korea Selatan. Tetapi kamu harus ingat bahawa produk-produk yang dikilangkan, bukan dikilangkan, kalau macam Apple bukan dikilangkan di US. Dan juga produk-produk daripada Samsung bukan dikilangkan di Korea. Okay. So macam Apple sebenarnya iPhone dipasang kilangnya di China. Yes. Kilangnya di China. Samsung pula kilangnya ada kat Malaysia. Ada setengahnya kat Malaysia dan ada kilangnya dekat Vietnam. Begitu juga Apple. Okay, kilangnya ada kat China dan ada dekat Vietnam. Jadi macam mana HQ dekat Amerika, kilang dekat Vietnam, kat China, okay, kemudian pasaran dia pula
Setiap negara ada dia punya branch. Itu dipanggil apa? Syarikat multinasional. So syarikat-syarikat besar inilah yang akan mendominasi atau menguasai pengeluaran dunia. Yes. Syarikat yang besar. Okey. Jadi kalau kita lihat, okey, Pertubuhan Perdagangan Sedunia iaitu WTO, organisasi pelbagai hala pertama yang mempunyai kuasa untuk memaksa kerajaan sesebuah negara mematuhi peraturan perdagangan bebas. Diorang ni, Pusat Perdagangan Dunia ni, ada kuasa untuk paksa kerajaan itu patuhi peraturan perdagangan bebas. Peraturan perdagangan bebas maknanya apa? Okey, memberi kelonggaran kepada perdagangan untuk bebas keluar masuk dalam negara dan luar negara. So, bebas keluar masuk untuk perniagaan. Itu perdagangan bebas. So, WTO boleh paksa kalau katakan negara seperti Korea Utara, kemudian negara-negara seperti China, negeri-negara yang komunis tu kan. Sebenarnya WTO dia akan kata apa tahu? Kalau korang tak nak buka korang punya ekonomi kepada luar untuk kami bawa barang kami masuk ke dalam, maka barang korang ni kita orang tak bawa keluar. Kita orang tak akan jual barang korang ke dalam, ke luar negara. So dia ada ugutan-ugutan sebegitu rupa tau. Jadi ini menyebabkan mau tak mau, kebanyakan negara akan mematuhi peraturan perdagangan sedunia ini. Yes. Dan kalau kita lihat, kewujudan blok-blok perdagangan seperti Kesatuan Eropah ataupun EU dan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN dan lain-lain. Baik, kewujudan blok perdagangan ni adalah sebenarnya untuk apa? Untuk mengurangkan cukai dan juga memudahkan perdagangan sesama mereka. Contohnya Kesatuan Eropah. Oleh kerana mereka setuju untuk apa tahu? Untuk berdagang di kalangan mereka, sebab itu mereka memperkenalkan mata wang baru, iaitu mata wang apa? Mata wang euro. Betul? Kalau tidak sebelum ini, mereka akan gunakan mata wang yang berbeza-beza. Seperti gunakan pound sterling, kemudian gunakan Dutch, kemudian ada yang gunakan yang lain-lain. So, mereka setuju untuk apa? Keluarkan satu mata wang yang sama, iaitu mata wang euro. Namun begitu, Britain tak nak join. Britain je tak nak join, sebab itu Britain keluar dan tak nak join blok perdagangan tu, sebab Britain punya pound sterling tinggi kan. Britain punya pound sterling sama tinggi kot. 1 pound sterling bersamaan dengan kita ni dekat RM5.5 saja. RM5.5 ke RM6. Jadi sebab itu dia tak nak join. Sebab bagi mereka pound sterling dah terlalu kukuh. Sebab itu dia orang keluar. Itu di Kesatuan Eropah. Di ASEAN kita cuma berdagang mengikut mata wang masing-masing lah. So kita belum ada mata wang tunggal lagi. Kita gunakan mata wang masing-masing. So itu blok perdagangan. So berdagang sesama mereka untuk dapat mengurangkan cukai. So itu peserta baru. Syarikat multinasional, kemudian blok-blok perdagangan, kemudian yang ketiga iaitu peningkatan dalam organisasi yang menyelaraskan dasar seperti G7, G8, OECD, IMF dan juga Bank Dunia. Ini adalah organisasi-organisasi yang telah menstandardkan peraturan. Peserta-peserta untuk peserta-peserta baru. Sebagai contoh, kalau macam G7, G8 ni, sebenarnya adalah G tu merujuk pada group. Group of 7, kemudian group of 8. Group of 7 ni sebenarnya adalah 7 negara yang menyertai gabungan ekonomi tu untuk mereka buat dasar sama mereka, 7 negara tu saja. G8 pun sama, 8 negara saja. Bukan nama weapon. Kemudian OECD, IMF dan Bank Dunia ini adalah kita kata sebagai organisasi yang memberikan bantuan-bantuan keuangan. Bantuan-bantuan keuangan untuk memajukan ekonomi negara-negara tertentu. Sebagai contoh IMF. IMF tu adalah kita kata International Medium Fund. IMF. Dia sebenarnya adalah bukan dia tak ada kena dengan Mission Impossible. Dia tak ada. Dia bukan Impossible Mission Force, bukan. Dia impossible untuk join Impossible Mission, tak ada.
Dia sebenarnya adalah berkaitan dengan IMF ni adalah tabung keuangan, tabung keuangan antarabangsa, iaitu International Monetary Fund. Yes, International Monetary Fund. Iaitu IMF ni tugasnya apa tahu? Kalau ada negara-negara yang mengalami ekonomi yang down, ekonomi yang teruk, yes, monetary. Okey. Jadi IMF ataupun negara-negara itu boleh memohon kepada IMF untuk pinjaman untuk membangunkan ekonomi negara tersebut. Dan IMF ni sebenarnya kalau dia bagi pinjam tak mainlah 1 juta. Biasa dia main bilion. Okey, 10 bilion, 20 bilion. Dia main bilion je, dia bagi pinjam. Macam tu juga Bank Dunia. Bagi main pinjaman bilion-bilion je. Dan semasa krisis ekonomi negara kita pada tahun 1998, krisis ekonomi, di mana ekonomi down, IMF pernah offer Malaysia untuk memberikan pinjaman, mendapatkan pinjaman, IMF. Tapi Malaysia tak ambil sebab Malaysia tak mahu untuk berhutang dengan IMF yang mana interestnya tinggi dan tanggungan itu tidak akan habis. Tetapi Indonesia ambil pinjaman itu. Jadi ini menyebabkan sampai sekarang mereka masih lagi menanggung hutang dengan IMF. Tapi kalau korang ada baca tak tentang teori-teori dunia ni? Korang ada baca tak tentang teori-teori dunia seperti Illuminati lah, Freemason lah? Ada baca? So baru record balik. Okey, baik, seterusnya. Okey. So yang kedua peserta baru so ada 3 peserta baru iaitu tentang syarikat multinasional, kemudian kewujudan blok perdagangan dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan organisasi yang menyelaraskan dasar. Itu peserta baru. Dan kemudian yang ketiga iaitu kaedah komunikasi baru. Di mana kalau ada globalisasi, maknanya mereka akan gunakan kaedah-kaedah baru. Seperti kaedah apa? Seperti kaedah-kaedah yang mana kalau kita lihat internet dan komunikasi, komunikasi elektronik akan menghubungkan orang ramai secara serentak. Ini memang kita kata kaedah komunikasi yang baru. Kalau komunikasi yang lama, mereka perlu berutus surat, kemudian menggunakan kapal, kemudian banyak menggunakan telefon fixed line untuk call daripada negara ke negara lain untuk deal. But now kaedah komunikasi baru sebab globalisasi iaitu penggunaan internet dan komunikasi elektronik yang boleh menghubungkan orang ramai secara serentak seperti Zoom, seperti juga Google Meet, kemudian kita boleh juga guna WhatsApp, Telegram dan sebagainya. So itu kaedah komunikasi yang baru. Kemudian yang kedua, kaedah komunikasi baru menggunakan telefon bimbit. Kemudian kalau nak hantar dokumen gunakan mesin fax. Mesin fax. Kemudian kaedah komunikasi baru yang seterusnya iaitu menggunakan pengangkutan yang lebih cepat dan juga lebih murah. Mesin fax itu apa? Mesin fax adalah mesin yang untuk menghantar dokumen. Dia hantar dokumen menggunakan telefon. Contohnya, kalau kamu ada mesin fax, macam dia bentuk dia macam printer sikitlah. Kamu masukkan kertas, kemudian kamu hantar, kamu dial nombor yang kamu nak hantar dokumen tu. Contohnya dial nombor kamu, Gmail. So cikgu dial nombor kamu, kemudian nanti bila kertas tu masuk ke dalam tu, sebenarnya apa yang kita buat iaitu kertas tu mesin tu hanya scan. Mesin tu akan scan kertas itu, kemudian nanti kamu kat sana bila kamu kamu terima panggilan tu, kamu tekan enter, so nanti kamu dah siapkan kertas dekat mesin fax kamu. So nanti mesin fax itu akan print out semula apa yang telah cikgu send pada kamu. So dia exactly bagaimana cikgu tulis macam itulah kamu dapat. Cuma mungkin kualiti kertas yang berbeza, itu je lah. Tapi memang ni biasa je. Memang biasa je. Sebenarnya kalau setiap rumah pelajar ada ada mesin fax tu,
Boleh je untuk hantar nota semua kan. Jadi tak payahlah sekarang ni kan, just download je kemudian upload, kemudian download, kemudian print. Sama je. Sama je. Memang tapi kualiti tak samalah. Kualiti tak sama. Kalau macam cikgu hantar daripada sini, mungkin kualiti typing dia cantik. Sampai kat kamu mungkin kualiti dia tulisan sama, cuma mungkin dia ada macam buzzing sikit. Kemudian kualiti kertas kamu, mungkin kamu guna kertas yang nipis, so dapatlah bahan tu nipis. Padahal cikgu hantar kamu menggunakan kertas yang tebal. Itu perbezaan dia lah kan. Cool ke? Benda tu dah lama lah. Dah lama, since 80s lagi benda tu, missing facts ni. Kan? Okey, baik. Okey. Ketinggalan. Tak apa. Okey. Tak ada apalah, Syimil. Okey. Cikgu tahulah sebab cikgu dulu ada pejabat kan. Cikgu ada guna juga missing facts tu. Okey, baik. So kita lihat kaedah komunikasi baharu, iaitu seterusnya reka bentuk bantuan komputer. Pembuatan. Maknanya sekarang ni, okey, kalau nak buat apa sekalipun sekarang ni, okey, komputer banyak membantu. Okey. Maknanya macam menggunakan CAD ataupun komputer auto design. Okey, komputer auto design. So kamu boleh design macam-macam. So menggunakan komputer. Yes. Okey. CAD. Okey. Kemudian sekarang ni kaedahnya lebih cepat dan lebih murah. Okey. Macam kalau kita lihat kelas online kita sekarang ni kan. Okey. Okey, computer assist design. Komputer yang membantu, okey, membantu orang untuk membuat design. Memang ada. Okey, memang ada. Okey, macam kalau kita lihat sekarang ni, macam kelas kita sekarang ni kan. Okey, kaedah kelas kita yang lama, kaedah kelas tuition yang lama. Kaedah kelas tuition yang lama, kalau kita lihat, okey, cikgu akan pergi ke center. Kamu semua akan pergi ke center. Okey, sampai di center, kamu kena bawa buku, bawa apa semua, naik masuk dalam kelas. Kemudian cikgu dah standby. Kemudian cikgu akan gunakan whiteboard. So, memberi penerangan. Kemudian kamu pun, okey, mendengar penerangan. Okey, yes, betul. Cikgu pun menulis. Okey, kemudian cikgu bagi penerangan. Kemudian buat latihan, kita bincang. So, kamu akan duduk dalam tempoh 1 jam, 1 jam setengah tu. 1 jam setengah lah kamu duduk kat situ. Kalau agak-agak yang memang malas, sikit-sikit cikgu nak ke toilet. Sikit-sikit cikgu nak ke toilet. So itu norma baru. Okey, kamu pun keluar kalau dah boring lah tu. Keluar pergi toilet. Okey, kemudian masuk balik. Kemudian bila dah habis kelas, okey, kamu pun turun ke bawah. Kemudian tunggu kat luar, tunggu mak ayah kamu. So cikgu pun keluar, cikgu tanya, mak tak sampai lagi ke? Belum cikgu. Kamu? Mak saya belum sampai lagi. Okey. So macam itulah, kamu pun tunggulah mak dengan ayah kamu sampai dia orang sampai untuk ambil kamu balik. Okey, so itu memang klasik. Itu memang klasik. So itu yang lama, norma lama. Norma baru sekarang lain. Norma baru lain. Kalau norma lama tu dulu, kalau kelas pukul 5, okey, pukul 4.30, 4 suku kamu dah bersiap. 4.30 kamu dah kata, ya. Ataupun mama, jomlah. Kan? Nak suruh pergi hantar. Mak kamu pun barulah nak cari tudung. Kemudian barulah cek kunci. Mana kunci kereta? Kunci kereta. Kemudian ambil kunci. Kemudian barulah pergi panas kereta kereta. Lepas tu dalam kereta bebel-bebel. Kan? Nak hantar kau pergi kan, balik kan, ambil kau lagi apa semua. Sekarang jam apa semua. Kan jam mak lambat sikit tau. Yelah. Itulah cerita. Bila balik tuition, kamu pun tunggu. Mana mak? Kamu pun call. Mak mana? Mana ni? Tanya. Kan, sabarlah kan. Jam ni dekat roundabout ni. Tunggu. Jam pula. Itu norma lama. So norma baru sekarang, okey, lain. Di mana kelas pukul 5, okey, kamu boleh relax lagi 4.50, 4.55, malah 4.59 kamu masih lagi buat air. Tik buat air. Kemudian baru bangun tidur, kemudian barulah on komputer. Kemudian tengok, oh ada tak cikgu punya cikgu punya link, klik link masuk. Bila masuk, lepas tu cikgu pun dah masuk. Kemudian okey, cikgu belum mula lagi, kamu pun relax.
Okey, relax dulu, basuh muka dulu, minum jam, ambil kuih kejap. Kemudian bila nampak muzik cikgu kan, oh dah mula dah ni. Itu pun tak duduk lagi tu. Muzik ada pun kamu tak duduk lagi tu. Tak duduk lagi. Ada yang ambil buku dulu. Okey, kemudian bila cikgu dah cakap apa semua kan, barulah kamu pun okey, duduklah. Okey, nampak tak? Punyalah bebas. Cikgu buat macam tu, cikgu tahu. Okey. Ya. Kadang-kadang korang boleh tukar daripada laptop, okey, bawa ke, okey, masuk melalui phone. Kemudian pergi meja makan. Okey, letak, okey, betul-betul dirikan phone tu kan kat meja makan, kemudian kamu makan. Tengok kan. Lepas tu bila ada soalan kemudian kamu diam. Makanan tak gerak gitu. So kat sini. Okey. Lepas tu gelar. Makanan tak habis lagi ni. Tengok. Okay, kemudian baru makan balik. Okey. 1 jam setengah lah benda tu kat situ, kau tak habis-habis makan lagi. Okey. Norma baru. Betul Jaza? Betul Aisyah. Aisyah betul Aisyah? Atira? So itulah yang berlaku. So pembelajaran sekarang kaedah komunikasi yang baru. Okey, dan ianya lebih cepat, betul, dan lebih murah. Mak kamu tak bising pun nak sibuk-sibuk nak hantar kamu pergi center. Kan nak panaskan enjin lah, cari tudung lah apa semua tak payah. Okey, mak kamu just bagi tahu je, agak-agak nak kat pukul 5 nanti tak basuh tangan. Agak-agak dekat pukul 5 dia akan jerit je. Simil ada kelas pukul 5 ni masuk tak? Masuk mak, masuk. Okey, dah. Itu je. Nampak tak? So dia lebih cepat, lebih murah, tak payah fikir-fikir nak isi minyak apa semua, dah masuk je. So ramai orang kata bahawa norma baru ni bagus ke cikgu? Bagi cikgu dari segi daripada segi keberkesanan tu dia depends lah. Okey, berkesan tak berkesan tu pembelajaran itu depends, bergantung kepada pelajar dan guru. Tetapi daripada segi sudut keuangan, cikgu rasa online lebih murah. Sebab online, okey, mak bapak kamu tak perlu bising nak isi minyak. Okey, kemudian dia jimat masa. Okey, jimat masa sebab apa? Okey, tak perlu sediakan setengah jam untuk hantar dan setengah jam untuk ambil. So jimat masa. Of course, ada orang suka, ada orang tak suka, of course. Kan, tetapi untuk memenuhi kehendak semua orang, biar orang suka, memang tak dapat Syamil. Even kelas secara fizikal pun bukan semua orang suka. Betul tak? Kelas fizikal pun bukan semua orang suka pergi. Okay. Jadi, Waimah kelas online, bukan semua orang suka. Sama je. Sama saja. Okay. So, itu kaedah komunikasi baru. Okay. Itu adalah salah satu daripada kita kata komponen ataupun ciri-ciri globalisasi. So, ciri globalisasi yang pertama pasaran baru, yang kedua peserta baru, dan yang ketiga kaedah komunikasi yang baru, dan yang keempat peraturan dan norma baru. Kita dah belajar perkataan norma ni. Okey, norma ni bukan norma mak kita, bukan norma nama jiran ke, nama saudara ke, bukan. Itu norma. Ini norma. Itu norma Ini norma. So norma ni adalah new norm ataupun kebiasaan. Norma ni kebiasaan yang baru. Persekitaran baru. Yes, betul Jauza. Susah sebenarnya nak lawan Jauza ni. Al-maklum lah budak debate kan. Budak debate, jadi susah sikit. Kan? Baik. So kita lihat peraturan dan norma baru ni, di mana kalau kita lihat peluasan dasar ekonomi. Peluasan dasar ekonomi kapitalis yang merebak ke seluruh dunia seperti penswastaan dan juga liberalisasi perdagangan. Baik, ini banyak istilah-istilah yang baru ni yang kamu kena faham ni. Okey. Baik. Peluasan dasar ekonomi kapitalis. Apa itu kapitalis? Baik. Jadi cikgu akan menjawab satu-satu. Jawab satu-satu. Ini tak boleh. Ini sebenarnya kita kena ambil berat sebab ramai pelajar yang tak tahu istilah tu menyebabkan dia orang tak tahu nak jawab. Jadi sebenarnya cikgu akan letakkan contohnya, kita kena tahu
Dasar ekonomi kapitalis maknanya dasar ekonomi pihak yang mementingkan mementingkan untung. So itu dipanggil kapitalis. Pihak yang mementingkan untung. Untung aja. Okey. So peluasan dasar ekonomi kapitalis iaitu dasar ekonomi yang mementingkan untung ini merebak ke seluruh dunia. Seperti penswastaan dan juga liberalisasi perdagangan. Baik, penswastaan. Apa itu penswastaan? Mungkin kita, dalam sejarah kamu dah belajar kan penswastaan. Penswastaan itu apa? Iaitu melibatkan ataupun kita kata apa? Sekejap, cikgu tukar kepada kita kata sebagai urusan rakyat yang melibatkan pihak firma. Urusan rakyat yang melibatkan pihak firma ataupun ini memeningkan sebenarnya. Cikgu ubahlah kepada satu ayat yang lebih baik, iaitu penswastaan bermaksud melibatkan pihak firma dalam urusan urusan rakyat. Contohnya apa? Contohnya seperti elektrik ataupun bekalan elektrik, air, kemudian perubatan, dan sebagainya. So di sini kalau kita lihat, kenapa melibatkan pihak firma dalam urusan rakyat? Kerana pihak firma ingin apa? Apa matlamat firma? Untung. Untung. DSB tu dan sebagainya, pandai. DSB. Dan sebagainya. Contohnya kalau kita lihat di Malaysia sendiri, di mana kalau kita lihat oleh kerana kerajaan telah menswastakan lembaga elektrik negara LLN, lembaga elektrik negara menjadi Tenaga Nasional Berhad TNB. Itu pun swastaan. Begitu juga satu lagi iaitu JBA, Jabatan Bekalan Air oleh kerajaan diswastakan iaitu bertukar kepada Syabas. Syabas, Puas dan sebagainya. So itu adalah melibatkan pihak firma, maknanya pihak firma take over untuk urusan-urusan rakyat. So itu dipanggil penswastaan. Dan kenapa firma nak ambil? Kerana ianya akan memberi keuntungan. Nampak tak? So peraturan baru iaitu kita apa? Adanya peluasan dasar ekonomi kapitalis. Maknanya ekonomi yang mementingkan keuntungan ni semakin merebak ke seluruh dunia. Dengan kaedah-kaedah seperti penswastaan. Yang kedua, liberalisasi perdagangan. Baik, apa itu liberalisasi? Baik, liberalisasi sebenarnya adalah dikatakan sebagai kebebasan. Kebebasan. So bermakna liberalisasi perdagangan bermaksud liberalisasi ataupun maksud kebebasan dalam perdagangan. Maknanya tidak ada sebarang sekatan. Jadi kapitalis, orang-orang yang mementingkan keuntungan ini, mereka akan minta supaya apa tahu? Negara-negara yang penuh dengan sekatan, penuh dengan undang-undang perdagangan, mereka akan berkempen supaya kamu kena liberal, kamu kena buka kamu punya sempadan perdagangan, kamu kena kurangkan sekatan-sekatan ekonomi, berikan kebebasan perdagangan. Itu sebenarnya jarum-jarum untuk globalisasi, iaitu jarum-jarum untuk pihak kapitalis yang mementingkan untung. Bahaya, memang bahaya. Memang bahaya. Liberalisasi perdagangan memang bahaya. Ada kebaikannya tapi banyak keburukannya. Banyak keburukannya. Kemudian peraturan dan norma baru yang seterusnya iaitu apa tahu? Satu lagi, dunia, kalau kita lihat, yang kedua iaitu dunia telah mementingkan apa tahu? Demokrasi sebagai pilihan politik.
Kalau kamu nak berdagang dengan kami, kamu kena jadi demokrasi. Kalau kamu jadi komunis, kami tak mau berdagang dengan kamu. Nampak tak? Peraturan dan norma baru yang dibuat. Secara tak langsung sebenarnya. Benda ni secara tak langsung. Kalau kamu lihat contoh macam, sebab itu China, demokrasi itu apa ya cikgu? Demokrasi sebenarnya adalah pemerintahan kerajaan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Itu demokrasi. Demokrasi itu apa? Iaitu kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. So itu demokrasi. So ada sesetengah negara yang bukan demokrasi. Contohnya Korea Utara. Contohnya China. China sebenarnya sebuah negara komunis. Tetapi oleh kerana tahun-tahun 80-an, apabila mereka masih lagi pada waktu itu ekonomi dalam bentuk perancangan pusat, so mereka tak berkembang. Mereka tak ada pilihan lain, mereka terpaksa melakukan pasaran terbuka. Walaupun China itu sebenarnya komunis, tapi dalam ekonomi mereka terpaksa buka menjadi pasaran terbuka. Seolah pasaran itu menjadi demokrasi. So itulah dia. Demokrasi sebagai pilihan politik. Itu. Kemudian di sini juga kalau kita lihat, peraturan dan norma baru iaitu peningkatan kesedaran dalam hak asasi manusia. Of course, bila globalisasi maknanya ramai orang sedar tentang hak asasi manusia, iaitu hak untuk manusia bersuara, hak untuk manusia menuntut mendapatkan pendidikan, hak untuk manusia hidup dalam keadaan pilihan mereka sendiri. Kemudian hak hak wanita, hak kanak-kanak dan sebagainya. Itu semua adalah bertambah kesedarannya. Dan kalau kita lihat sebagai contoh, kalau macam peningkatan kesedaran dalam hak asasi manusia, especially wanita, di mana kalau kita lihat peningkatan kepada kesedaran supaya apa tahu? Supaya wanita tidak lagi didiskriminasi dalam pejabat ataupun dalam dunia korporat. Kalau kamu ingat dulu, pada tahun-tahun 80-an, 90-an dulu, kebanyakan korporat dikuasai oleh orang lelaki. Dan orang perempuan hanyalah paling tinggi pun adalah setiausaha. Sama ada setiausaha syarikat atau setiausaha sulit. Ataupun juga PA, personal assistant. Tetapi sekarang ni, peningkatan kesedaran itu menyebabkan banyak juga company yang telah menjadikan wanita sebagai CEO. Ataupun pegawai eksekutif, ketua pegawai eksekutif. So itu peningkatan kesedaran. Tapi yang paling khas untuk perempuan tu apa cerita cikgu? Itu memanglah. Itu memanglah. Satu perkara yang kamu kena faham bahawa kamu jangan dalam dunia norma baru sekarang ni jangan bertekak dengan orang perempuan. Jangan bergaduh dengan orang perempuan. Jangan bertengkar dengan orang perempuan. Kenapa? They always win. They are always win. So tak guna untuk kita menentang. Sebab itu kalau di dalam pasar raya ada parking untuk wanita. Ada tak parking untuk lelaki? Tak ada. Parking untuk ibu mengandung? Ada. Parking untuk perempuan, single ladies? Ada. Parking untuk lelaki single? Tak ada bang. Jangan harap tak ada. Parking untuk lelaki berkeluarga? Lelaki berkeluarga memang tak ada. Lelaki single pun tak ada. Siapa nak memperjuangkan kami ni? Siapa? Tolonglah. Itu contoh contohlah. Kesedaran dalam hak asasi manusia. Tengok tu, kan? Bila kami orang lelaki menuntut hak kami, orang perempuan diam aja tau. Kan? Orang perempuan diam aja. Dia tak nak cakap apa-apa. Kan? Tapi kalau kita petikaikan hak perempuan tu, berderu-deru kan mesej perempuan dalam grup chat tu. Nilah kan? Nilah. Baik. Baik. So itu peraturan dan norma baru. Kemudian kalau kita lihat seterusnya iaitu convention
dan perjanjian terhadap alam sekitar secara global, iaitu seperti biodiversity, lapisan ozon, kemudian juga pelupusan sisa berbahaya dan perubahan iklim. So banyak berlaku convention dan perjanjian, iaitu untuk supaya mereka still mementingkan ekonomi, mementingkan keuntungan, tetapi mereka nak juga supaya ianya dibina dalam bentuk tidak menjejaskan pihak-pihak ketiga, iaitu tidak menjejaskan biodiversity, tidak menjejaskan lapisan ozon, pelupusan sisa berbahaya, dan juga mereka alert tentang perubahan iklim. Dan kita tahu kan, masa kita belajar bab 1 hari itu pada peringkat awal, kita tahu bahawa sebenarnya kita tahu bahawa tindakan-tindakan ekonomi kebiasaannya akan menyebabkan externality negatif. Masih ingat lagi perkataan externality negatif tu? Ingat lagi tak? Externality negatif iaitu, Allah lupa, externality negatif iaitu kesan-kesan yang akan dihadapi ataupun kos yang dihadapi oleh pihak ketiga. Yes, pihak yang tidak ada dalam proses pengeluaran. So pihak ketiga yang kena. Jadi yes, contohnya macam kalau katakan kilang mengeluarkan produk kepada pengguna. So kilang keluarkan produk kepada pengguna, itu pihak pertama, pihak kedua. Tetapi akibat pengeluaran produk itu menyebabkan berlakunya pencemaran air ataupun pencemaran asap. So pencemaran asap itu berlaku kepada masyarakat setempat. So masyarakat setempat itu adalah dipanggil pihak ketiga. So kesan pengeluaran itu, asap-asap itu telah mencemarkan pihak ketiga dan menjejaskan pihak ketiga. So itu dipanggil externality negatif. Simple kan? Jadi itu tentang peraturan dan norma baru. Yes. Kemudian kita lihat terbentuknya pelbagai perjanjian perdagangan pelbagai hala. Maknanya perjanjian bukan sekat pada satu negara tetapi banyak negara dan kepada banyak pertubuhan. Kemudian perjanjian pelbagai hala untuk perkhidmatan, harta intelek dan juga komunikasi, serta banyak juga perjanjian pelbagai hala mengenai pelaburan ataupun investment. Sebab itu, kalau kamu nak tahu, cikgu ada seorang kawan yang di mana kawan itu sebenarnya dia ada bank. Dia ada bank. Tapi bank dia kat mana? Bank dia dekat India. Dia buka bank, dia orang Melayu. Dia buka bank di India, bank dia sendiri. Tapi bank dia apa nama tak ingat lah, tapi bank tu memang beroperasi di India. Ada 5 cawangan masa back to the 2012 ke 2013, cikgu borak dengan dia kata kat sana ada 5. Dia bekerja sama dengan kawan-kawan dia, so dia buka bank kat sana. Bank sendiri di India. So memang cikgu cakap apa kan, kau ni memang hebat lah apa. Jadi dia ada bank dia sendiri. So bagaimana dia buka bank tu di India? Bermakna rupanya dia telah mengikut rombongan menteri-menteri untuk pergi ke sana dan membuat perjanjian dalam pelbagai hala, tentang perjanjian tentang perkhidmatan, tentang pelaburan dan sebagainya. Sebab itu dia dapat peluang untuk membuka bank dia sendiri di India. So itu antara kita kata peraturan dan norma baru lah. Norma baru, peraturan dan norma baru tentang globalisasi. So kalau kita lihat kembali kepada apa yang telah kita pelajari tentang ciri-ciri globalisasi. So kita tahu globalisasi itu adalah proses interaksi dan integrasi, dan ciri globalisasi ada 4, iaitu pasaran baru, peserta-peserta baru, kaedah komunikasi yang baru, dan juga satu lagi iaitu peraturan dan norma-norma baru. Macam kita sekarang lah. Kalau kita lihat globalisasi ini sama macam ciri-ciri kelas online. Ciri-ciri kelas online iaitu pasaran baru, ada pasaran baru. Ciri-ciri kelas online iaitu peserta-peserta baru, maknanya ada guru-guru yang baru muncul, ada juga yang pelajar-pelajar yang baru muncul. Kemudian kaedah komunikasi baru iaitu dulu orang tak kenal pun Zoom, Google Meet, orang tak kenal pun Skype ke apa semua, ataupun Microsoft Team ke kan. Tapi sekarang kaedah komunikasi baru, semua itu telah menjadi alat yang paling penting. Itu ciri-ciri kelas online. Dan peraturan dan norma baru, di mana
Okey, untuk peraturan dan norma baru, kelas online kita tak boleh lagi macam, okey, semua berdiri. Kan, dalam kelas online, tiba-tiba kan, cikgu kata, okey, bangun. Okey, lepas tu ada ketua kelas, bangun. Selamat pagi, cikgu. Kita tak boleh buat dalam kelas online. Tak boleh. Kan, tak boleh. Sebab ini norma baru. So, peraturan pun peraturan baru. Di mana peraturan dia berbeza, kita kena ubah. Dia kena ubah. Kemudian juga ada sesetengah guru yang cikgu nampak begitu tegas. Dia ada guru, cikgu rasa, siapa pernah belajar dengan cikgu ni? Cikgu Ghalib. Cikgu Ghalib BM. Siapa pernah belajar dengan cikgu Ghalib BM? Okey. Cikgu Ghalib BM